Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video kali ini aku nak berkongsi dengan korang pengalaman aku pergi hantar kereta untuk pemeriksaan di Puspakom untuk melayakkan kereta aku untuk teruskan buat e-hailing untuk dapatkan EVP dan untuk hidupkan Rotek. Tapi masa aku masuk tu, kereta aku tak layak, dan bila kereta dah tak layak, so aku kena pergi sekali lagi untuk batalkan EVP dan hilangkan status kereta daripada e-hailing kepada kereta biasa. Pada 19 Jun 2020, kereta aku pertama kali masuk Puspakom untuk pemeriksaan e-hailing. Pada masa tu usia kereta aku dah melebihi 9 tahun. Rupanya untuk buat e-hailing kena masuk Puspakom sebelum usia kereta melebihi 9 tahun. Jadi kereta aku gagal untuk teruskan buat e-hailing. Bayaran booking yang aku buat untuk pemeriksaan Puspakom tu, so dia akan refund semula dalam tempoh 1 bulan. Pada hari yang sama juga, aku telah hubungi Grab untuk dapatkan surat pembatalan EVP. So cara dia, kau kena isi borang. So borang dia untuk batalkan EVP. So kalau untuk Grab, korang kena pergi kat laman web Grab dan korang isi borang lah kat situ. So cara dia, korang buka je laman web Grab, lepas tu kau klik je dekat help center, lepas tu kau pergi bahagian driver, lepas tu kau pergi di bahagian profile account, lepas tu kau pergi dekat e-hailing EVP cancellation. Okey, inilah dia punya bentuk borang dia. So korang isi nama korang, nombor phone korang, lepas tu email, phone model. Okey, kau akan cancel ni sebab apa? Korang dah jual kereta ke, akaun kau kena suspend ke, kena ban ke, ataupun kereta korang dah lebih 9 tahun. So kau isi, letak je kat sini, lepas tu nombor plate kereta korang, lepas tu okey, korang nak tulis apa? Kau cakap je lah kereta kau dah lebih 9 tahun dan tak layak untuk buat e-hailing dan nak minta surat pembatalan EVP. Lepas tu korang upload grant kereta korang. Upload grant ni muka depannya cukup satu je, lepas tu submit. Okey, lepas korang submit, dia kena tunggu lebih kurang 7 hari untuk dapat Grab balas email tu. Okey, kita tengok So borang ni aku hantar pada 19 Jun 2020 pukul 1.12 petang. So macam inilah bentuk dia bila aku submit dekat Grab. So phone model. Okey, ni aku punya reason aku kenapa aku nak cancelkan EVP. Lepas tu letak nombor plate kereta. Lepas tu aku tulis lah, saya mahu surat pembatalan dari pihak Grab untuk kegunaan Puspakom. Oh, aku tulis macam tu je. Lepas tu masuk grant. Okey, 19 Jun 2020 aku hantar. Lepas tu Grab balas pada 1 Julai 2020 pukul 12.10 petang. So Grab balas, dia tanya aku lah, betul ke aku nak cancelkan EVP. Sebab bila dia dah cancelkan EVP, so akaun aku akan tak aktif lah. So aku balas, okey, ni aku balas pada 2 Julai 2020 pukul 10.06 pagi. Aku beritahulah kat dia, so kereta aku memang dah tak boleh nak gunakan untuk buat Grab car. Kereta aku gagal pemeriksaan Puspakom. Lepas tu aku nak surat pembatalan daripada pihak Grab. Surat pembatalan tu penting untuk urusan menukar status kereta saya dari e-hailing kepada bukan e-hailing. Diharap pihak Grab dapat percepatkan surat pembatalan tersebut. Terima kasih. Pada hari yang sama, pada pukul 2.53, aku hantar tadi pukul 10. So pada 2.53, Grab balas email aku. So dia bagilah semua ni, apa yang Grab tulis ni. Yang pertama, download dan print EVP cancellation form. Okey, inilah dia. So kita tengok surat cancellation form dia. Okey, ini adalah dia contoh surat pengesahan pembatalan permit kenderaan e-hailing daripada Grab. So macam inilah bentuk surat dia. So korang kena print ni 2 keping, dan Grab pun ada bagi 2 salinan. Korang kena print dua-dua ni. Sebenarnya salinan 1 dan 2 tu sama je. Okey, selepas tu laporan pemeriksaan khas B2. Yang ni kena pergi Puspakom lah. Selepas pergi Puspakom, kena pergi JPJ, dan ini adalah surat yang korang kena isi sebelum pergi JPJ. So korang download je surat ni. So ini adalah surat JPJ K8. So untuk yang langkah ketiga ni, kalau kita tengok balik, Grab ada beritahu kita kena selepas 5 hari baru korang pergi buat pemeriksaan Puspakom.
So dalam tempoh 5 hari tu, korang boleh start lah booking untuk pergi mana-mana Puspakom untuk buat pemeriksaan kereta korang. Untuk masuk Puspakom, korang memang kena booking online. Korang pergi je dekat laman web mypuspakom.com.my. Okay, selepas tu korang isi lah bahagian ni, isi semua sekali. Untuk usage kelas, korang letaklah persendirian e-hailing. Lepas tu korang masukkan EVP number korang. Selepas tu untuk bahagian ni, korang klik dekat bahagian khas. Selepas korang klik je bahagian khas, untuk reason yang pertama tu, kau letak je tukar kegunaan. So lepas tu kau tekan next. So kat sini korang pilih lah tarikh yang korang nak masuk buat inspection kereta korang. So untuk masuk Puspakom ni, bayaran dia RM30. Pastikan masa korang masuk Puspakom tu, korang dapatkan surat ni, maklumat terperinci kenderaan dan insurans. Korang boleh ambil surat ni dekat JPJ. Masa korang pergi JPJ tu, korang isilah borang ni dulu. Nama borang ni borang permohonan pembekalan bukti-bukti kenderaan. So kau isilah nombor plate korang dan bayaran RM20. So bila kau dapat surat ni, pastikan resit dia pun korang kena simpan, bawa masa korang pergi Puspakom. Pastikan masa korang pergi Puspakom tu, korang bawa surat pembatalan ABP. Lepas tu kau bawa surat maklumat terperinci kenderaan dan insurans. Lepas tu resit je tu, resit RM20 tu pun kena bawa. Bila dah berjaya masuk Puspakom, dah lepas, Puspakom dia akan bagi surat lah, mengatakan kereta korang dah lulus. Itu kalau lulus lah. So bila dah lulus, dia orang bagi tahulah lulus. So ini adalah contoh bila kereta korang dah lulus. So dia bagi surat lulus macam ni lah. Selepas korang lulus dekat Puspakom tu, so dia orang akan bagi surat lah. So surat-surat tu semua korang jangan pisah-pisahkan lah. Korang terus pergi ke JPJ. Dan jangan lupa borang JPJ K8, borang tu memang korang kena isi lah siap-siap sebelum pergi JPJ. Untuk hidupkan road tax, korang memang hanya kena pergi JPJ saja. JPJ UTC ataupun pejabat pos tak boleh. Lepas tu macam biasalah, korang pergi je kaunter, hidupkanlah road tax. Setakat inilah saja fokusan aku, proses pembatalan ABP daripada mula hingga akhir. Kalau korang ada apa-apa nak tanya, korang boleh tinggalkan bahagian komen. So nanti aku akan jawab lah. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.